Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Jejak Khalifa. So, hari ni saya bukan ikut sorangan. Saya bertemani oleh Abang Modal. Ya, yo, what's up, ucap. Ui. Oh, lupa. Itu adalah trademark. Salam pengenalan. Okey, untuk kedua korang, Abang Modal ni pun dia ada channel. Channel dia nama Abang Modal lah. Ya, tak ada modal, itu yang modal je lah ada. Oh, itu je lah modal kau? Yang modal. Okey, so hari ni kita nak bercerita pasal saya santai je pasal Nabi Musa alaihissalam. So, apa yang Abang Modal nak tahu tentang Nabi Musa ni? Oh, Nabi Musa ni yang saya tahu dia ada mukjizat lah. Yang saya tahu semua Nabi ada mukjizat. Tongkat dia boleh jadi ular. Tongkat boleh jadi ular? Oh, selalu dengar cerita tu kat mana? Dekat sekolah? Macam ceramah. Ceramah, okey. So, boleh tahu lagi apa selain daripada selain tongkat jadi ular? Tongkat jadi ular. Okey, tapi sebenarnya saya ni bukanlah ceramah. Kita saja borak-borak kan. Apa yang kita tahu, kita bagi dekat orang. Supaya orang pun tahu apa yang kita tahu. Info lah, Info. Sebab ramai yang kata abang ni cuba jadi ustaz lah. Rambut perang tapi cuba cerita agama kan. Sebab saya buka YouTube ni, saya buat YouTube ni bukan saya cerita pasal hukum hakam tak. Kita cuma share. Oh, kongsi lah. Kongsi cerita-cerita yang elok, cerita-cerita yang baik kan. Okay, so tak banyaklah channel yang bercerita pasal agama, pasal info-info pasal Nabi. Dia banyak. Cuma umur macam saya tak banyak lah yang buat. Yang ganda-ganda macam saya jarang lah. So hari ni bukannya saya nak jadi ustaz sebab saya pakai baju Melayu, pakai songkok tak. Saya baru balik daripada buat video. Ada satu konten kita orang buat tadi. So dalam sampai ke studio, tak payah tukar baju lah. Terus pakai apa yang ada. Balik pada mukjizat. Okey, balik pada mukjizat ni kan. Okey. Sebenarnya kan sebelum kita cerita mukjizat ni, kita cerita dulu siapa Nabi Musa ni. Okey, sebenarnya Nabi Musa ni dia ada pada zaman Firaun. Okey, Firaun ni adalah nama seorang raja. Siapa yang jadi raja Mesir, dia akan bergelar automatik jadi Firaun. Raja dia nama dia Firaun. Nama dia Firaun lah. Contoh macam kau, nama Abang Modal. Kalau kau jadi raja Mesir pada zaman tu, nama kau automatik Firaun. Bukan, raja modal. Raja modal. Okay. Zaman sekarang Abang Modal. So pada zaman Nabi Musa tu yang jadi Firaun tu Ramses. Dia atas Ramses ada nama lain. Dah mati, Ramses ni jadi raja. So automatik nama dia Firaun sebab dia jadi raja Mesir. Tapi raja Mesir yang Firaun ni, yang Ramses ni, dia ada satu masalah. Dia mengaku diri dia sebagai tuhan. Dia malah dia kaya, dia boleh buat piramid. Dia waktu tu zaman pembangunan. Setiap nabi diutus pada zaman tu ada orang tengah belajar. Macam zaman Nabi Isa, orang tengah belajar ilmu perubatan. Itu pasal mukjizat Nabi Isa ni, dia boleh ubatkan orang sakit, dia boleh baikkan penyakit orang buta, dia boleh hidup orang mati. So dalam mukjizat tu, mukjizatnya orang untuk orang-orang sakit, ilmu perubatan. Macam Nabi Musa ni pula, waktu zaman itu orang tengah belajar macam mana cara bina bangunan, macam mana orang buat bangunan yang tinggi-tinggi. Waktu zaman Nabi Musa tu lah. Okay, so Nabi Musa ni biasalah dia dakwahkan Firaun supaya Firaun ni tinggalkan perbuatan terkutuk dia tu. Jangan mengaku sebagai tuhan. Jangan jadikan diri sebagai tuhan untuk orang sembah dia. Tak boleh. So Nabi Musa ni dia hari-hari dia dakwah kat Firaun, dakwah. Firaun tak nak dengar. Itu yang jadinya kes terbelah laut, tongkat jadi ular. So kita sebelum dia tongkat tu boleh belah laut lah. Tongkat Nabi Musa tu boleh belah laut, tapi bukan sebab tongkat tu, sebab kuasa Allah lah. Tongkat tu cuma perantara je. Mukjizat lah. Sebenarnya kan waktu zaman Nabi Musa dulu kan, kawan-kawan Nabi Musa ni, umat Nabi Musa ni selalu ejek Nabi Musa. Dia kata Nabi Musa ni berkurap. Badan Nabi Musa ni berkurap. Sebab apa orang kata macam tu? Sebab Nabi Musa ni dia selalu pakai baju besar, pakai baju longgar kan. Maklum lah orang alim kan, pakai baju longgar, pakai baju besar. Padahal Nabi Musa ni seorang badan yang tegap, seorang lelaki yang sadar, yang ada six pack, yang dada dia kembang. Cuma tegap lah, sadar lah kan. Cuma Nabi, takkanlah Nabi nak tunjuk. Dan lah kalau orang zaman sekarang kan, baru main gym sikit, jalan dah berdada. Padahal bersoni je. Bersoni. Jalan dah macam ni tau. Wah, Pal, nak gaduh. Tapi Nabi Musa badan sadar pakai baju longgar. So dia tak mau tunjuk lah. Dia tak mau tunjuk. So orang-orang kat situ kata Nabi Musa ni ada kurap tu masa dia pakai baju besar. So satu hari tu Tuhan nak tunjuk waktu Nabi Musa tengah mandi kat sungai. Orang-orang Bani Israel ni ada satu tabiat dia, bila dia mandi dia suka telanjang.
dahsyat. Bukan orang Israel je. Rasa orang-orang kat sini pun ada kot yang suka mandi telanjang depan Zaman rumah. sekarang lah, zaman sekarang lah. Zaman sekarang yang cerita lah. Lagi kalau kita pergi ke tempat kilang-kilang kan, ada rumah-rumah kilang tu kan. Nampaklah tiap petang orang mandi telanjang dekat depan rumah. Ramai-ramai. So Nabi Musa ni, dia tak suka mandi dengan kawan-kawan dia sebab kawan-kawan dia ni mandi telanjang. Memang jadi kebiasaan dia orang pun mandi telanjang. So Nabi Musa ni dia selalu mandi jauh-jauh. Mandi dekat celah-celah batu. So waktu Nabi Musa tengah mandi tu, diorang selalu ejek lah, Musa ada kurap, Musa ada kurap, sebab tu tak nak mandi dengan kita. So Nabi Musa ni dia salah satunya dia mandi, dia tak nak telanjang, dia tak nak buka aurat. And then dia tak nak tunjuk yang badan dia sadar. Tak nak tunjuk badan dia sadar. Waktu Nabi tengah mandi, Nabi Musa tengah mandi tu kan, dekat celah-celah batu, Allah nak tunjukkan yang Nabi Musa ni tak ada kurap. So Nabi Musa tu tengah mandi, Nabi Musa taruh baju dekat atas batu. Tiba-tiba batu tu gerak sendiri. Batu tu bergerak sendiri. Ni Allah yang gerakkan lah kan. Tapi dia nampak lah. Dia tak nampak lagi tengah mandi tu kan. Sekali dia tengah mandi, dia perasan batu tu bergerak dan bawah baju tu lari. So bila baju tu dah bergerak, tapi Nabi Musa tak mandi bogel, adalah seluar pendek macam tu kan, adalah baju seluar pendek ke apa kan. So bila Nabi Musa nampak batu tu bergerak, Nabi Musa kejar batu tu. Ni cerita betul tau, ni cerita betul. Nabi Musa kejar batu tu lari. Tak tahu lah Allah alam macam mana batu tu boleh lari. Maybe ada kaki ataupun terbang ke kan. Ngam-ngam Nabi Musa nak kejar batu tu, Nabi Musa kan tak pakai baju. Nabi Musa kejar batu tu lari ke pasar. Bila Nabi Musa lari kejar batu tu, semua orang Bani Israel nampaklah, oh Nabi Musa. Nampak badan dia yang sadar, ada apa kalau tegap, ada six pack semua. So orang nampak, oh Nabi Musa lari, badan dia sadar, elok, ni semua bidang ada, cantik lah. So Nabi Musa lari pergi kejar batu tu. Dan batu tu berhenti betul-betul kat pasar. So bila dah berhenti kat pasar, orang ramai lah kat pasar. So awek-awek ni semua tengok, macam ini rupanya badan Musa, gila lah. Allah nak tunjukkan lah kan yang Nabi Musa tak ada kurap. And then Nabi Musa ni badan dia ideal. Badan dia adalah satu badan yang kalau zaman sekarang adalah badan supermodel, badan yang cantik. So terhapuslah fitnah tu. Sebab orang kata sebelum ni Nabi Musa ada kurap kan. So terhapus automatik fitnah tu sebab kejadian tu. Tapi Allah alam lah batu tu dia lari macam mana kan. Tapi tak apa, kita jangan fikir kan batu tu lari macam mana, maybe zaman tu. Tapi ni kisah yang sahih lah. Bukan cerita mengarut, bukan cerita dongeng. Betul, ni cerita betul. So pengajaran dia macam ni ya. Orang fitnah Nabi Musa, Allah terus tunjukkan yang benda tu salah. So apa lagi? Saya pengajarannya jangan fitnah orang lah. Benda tak pasti tu jangan cakap. Tunggu dah dapat bukti, kalau betul badan dia kurap baru cakap. Itu pun tak payahlah cakap kalau ikutkan. Biarlah jagalah aib kawan sikit. Kalau mana tahu awak ada kurap kan, awak ada kurap dengan saya, cakap mesti awak malu kan. Macam tu lah. So apa lagi yang bermodal nak tahu? Saya ni taklah tahu banyak mana, tapi bolehlah cerita kita saya santai lepak kan. Itu pasal Nabi Musa ni lah. Yang pasal tongkat. Dah cerita tadi kan, pasal belah laut. Belah laut tu belum cerita lagi. Tapi yang pasal tongkat ni dia cerita dia ramai orang yang tak berapa tahu. Bukan ramai lah, sikit lah orang yang tak tahu cerita sebenar macam mana terjadinya tongkat bertukar jadi ular ni. Sebab semua mukjizat dalam dunia yang terjadi kat Nabi, semua ada sebab kenapa terjadi mukjizat tu. Belah bulan ada sebab, potong laut, belah laut ada sebab. Semua bersebab. So sebab-sebab terjadinya tongkat tu jadi ular, dia ada sebab dia. Okey, satu hari Firaun ni dia geram dengan Nabi Musa kan. Asyik dakwah aku je kan. Okeylah, kan Firaun kata, okey Musa, kalau betul Tuhan kau tu power, boleh kalahkan aku, kita buat satu tournament. Tournament dia, okey, aku panggil ahli sihir aku lawan dengan kau. Kita tengok magic siapa paling power. Ahli sihir ramai lah. Yes. Zaman seorang tu. Lawan seorang. So pada zaman tu bukan setakat orang suka buat bangunan. Zaman tu pun orang tengah belajar macam mana belajar ilmu hitam ni, macam mana buat magic. Zaman tu juga. Lagi power kan. Orang tengah belajar macam mana nak buat magic, macam mana nak belajar ilmu hitam, macam mana nak jadi nenek sihir. Zaman tu juga, pada zaman Nabi Musa tu juga. Lepas tu Nabi Musa katalah, okey on, boleh, bila? Lepas tu Firaun kata, okey bila kau free? Musa lah. Okey Musa, bila kau free? Okey, lepas tu Nabi Musa kata, kalau macam tu hari apa saya tak ingat lah kan. Hari apa saya tak ingat. Tapi hari tu adalah hari yang penting. Saya tak ingat hari apa, tapi hari tu adalah hari yang penting bagi Firaun. Sebab hari tu adalah hari orang sembah dia sebagai Tuhan. Tapi saya tak ingat hari Khamis ke hari Jumaat, saya tak ingat. Ada hari-hari juga. Dia ada hari yang korang kena sembah Firaun sebagai Tuhan. So hari tu Nabi Musa pilih. So okey, lepas Firaun kata, okey tak ada masalah, jom. So Firaun ni dia telefon ahli-ahli sihir. Diorang
Diorang pun ada macam grup WhatsApp. Grup WhatsApp ahli-ahli sihir Firaun. Set time lah. Set Dia time. lah. Call time semua ada. Okey, siapa nak masuk tournament kalahkan Musa? Ahli-ahli sihir semua munculkan diri. So banyaklah ahli-ahli sihir daripada Yaman, daripada Mesir, daripada Iraq, semua ni wakil-wakil ahli sihir ni. Kalau contoh Kota Damansara ahli sihir kan. Ahli sihir Kota Damansara yang paling power je datang. Yang anak-anak ni tak payah datang. Yang paling power. Contoh Selangor kan. Wakil-wakil lah. Wakil lah. Contoh dalam Selangor ni siapa yang paling power? Ahli sihir. So dia lah yang datang. So terkumpul dalam 80,000 ahli sihir. Oh my god. Terkumpul dalam 80,000 ahli sihir yang datang. Yang nak dilawan ni Nabi Musa seorang je. Hari tu pun dah datang kan. Hari tu pun dah datang. Hari penembungan tu. Hari perlawanan antara ahli-ahli sihir fight tu. Lepas pun ahli-ahli sihir ni pun tunjukkan kuasa dia. Tunjukkan tongkat. Zaman tu semua bertongkat. Bertongkat. So, diorang kata round 1.